Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatul Rahman karangan Al-Alim Haji Abdul Latif Ibnu Haji Tambi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahawa sesungguhnya ilmu tauhid ini ialah merupakan ilmu yang amat penting, yang sebagaimana kita ketahui definisi ilmu tauhid ialah ilmun yaqtadiru bihi ala ithbati al-aqaidid diniyati, iaitu satu ilmu yang mampu dengan ilmu tersebut mengisbatkan akidah agama kita ini, muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah, yang ilmu ini perlu dicari, perlu diusahakan daripada dalil-dalil yang yakin. Pembahasan dalam ilmu tauhid berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, sudut wajibnya, mustahil atasnya dan harus padanya. Begitu juga berkaitan tentang Rasul, para Rasul alaihimussalatu wassalam, yang berkaitan tentang yang wajib, mustahil dan harus. Dan kemudian yang ketiga, membahaskan perkara mungkin, yang mana dengan perkara mungkinan, mungkin ialah mungkin ada, mungkin tak ada, iaitu makhluk. Dengan kita mengenal perkara mungkinan ini, boleh menyampaikan kita kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat berkaitan tentang sam'iyat, iaitu berkaitan tentang syurga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya, perkara-perkara yang hanya kita dengar sahaja menerusi hadis-hadis Nabi SAW ataupun menerusi Al-Quranul Karim dan juga hadis baginda Rasulullah SAW. Justru itu, pada malam ini kita meneruskan lagi pembahasan berkaitan tentang ilmu tauhid. Kita sampai muka surat 16 ke 15. 15. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Hakikat mengenal. Bermula hakikat mengenal itu, iaitu engkau mengiktikadkan sebagai iktikad yang putus, iaitu iktikad yang jazim, yang tiada berubah sekali-kali. Apa makna iktikad yang putus? Yang i'tiqad yang tidak akan berganjak, tak akan berubah dah. Kalau
Contohnya kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu wujud, sampai bila-bila pun kita takkan berganjak bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, dan kita yakin bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat dengan qudrah, maka bila-bila pun kita tidak akan berganjak dan tidak akan ragu, syak, zon ataupun sebagainya. Bahkan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Lagi yang muwafaqat i'tiqad engkau itu bagi yang tersebut dengan mendirikan dalil. Setiap sifat-sifat yang kita beriman, maka mestilah kita tahu dalilnya. Sama ada dalil itu dalil secara ijmali ataupun dalil itu secara tafsili, iaitu dalil secara terperinci, ataupun dalil itu secara ianya tidak terperinci. Dan jika dengan dalil jumli sekalipun, dalil jumli dia tak boleh baca jamali, jamal jadi apa? Unta. Dalil jumli dalam kaedah bahasa Arab, kalau kita nak tambahkan ya nisbah, maka hendaklah kembali kepada asal kalimat. Asal kalimat. Kalau kita nak tambah ya nisbah, tidak boleh kita jamakkan dia. Contohnya, kalau kita kata malakun ataupun malikun, raja, maka nisbah kepada raja maliki. Oleh sebab itu, kalau kita tengok plet-plet negara Arab ni, dia tulis iaitu al-maliki, nisbah. Contohnya Makkah, kita jadi al-makki, al-madani, al-fatani, al-malakawi, contohnya nisbah kepada Melaka. Maka nak kembali, nak buat ya nisbah, dia kembali kepada mufrad, dia tak boleh pergi kepada jamak. Asal ialah kalimah ialah jumlah, secara jumlah, secara rambang begitu. Ataupun kalau orang petani sebut secara borong, dia kata secara borong. Kalau tegur petani ni ngajar, iaitu secara jumli, secara borong, dia kata. Mana sekali kita secara borong, tidak secara terperinci, mana dinamakan dalil secara jumli. Dia ambil kalimah jumlah, tak boleh baca jamali, salah dia. Jamalun, jamal ialah unta, laun unta, itu tak betul. Yang merumi ni tak betul, maka hendaklah dibetulkan, iaitu dengan dalil jumli, dengan dalil secara tidak terperinci. Walaupun dengan dalil jumli, iaitu dalil yang tidak terperinci. Contohnya, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Dalil Allah Subhanahu wa taala berkuasa, iaitu peraturan alam ini dalam keadaan teratur. Mana dalil Quran, mana dalil hadis, dia tak tahu. Tapi dia kata teraturnya peraturan, ada siang malam, besok siang malam. Maka peraturan perjalanan alam ini dalam keadaan ia mengikut peraturan, dia kata ini mesti ada kuasa, iaitu Allah. Mana dalil Quran, mana dalil hadis, dia kata aku bukan ustaz, aku bukan tuan guru, dia kata. Maka orang ni dikirakan sebagai dalil jumli. Dia percaya bahawa Allah bersifat dengan sifat qudrah, bersifat dengan sifat irada, bersifat dengan sifat ilmu, tetapi gagal membuktikan dalil pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia orang awam. Maka orang ni dinamakan berdalilkan secara jumli, secara ijmali nama dia, secara rambang, secara tidak terperinci. Maka apabila telah kita bahaskan pada pembahasan di atas, walau bagaimanapun dalam ilmu tauhid ni mesti yakin, sebagaimana yang telah kita ketahui dari sudut ta'rif ilmu tauhid tadi, iaitu mestilah muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah, yang ianya diusahakan, diambil daripada dalil yang yakin. Sama ada yakin kita melalui dalil yang tidak terperinci
ataupun dalil yang secara tafsili, iaitu secara detail, tapi dia yakin, maka mereka ini tauhidnya diterima. Sekiranya ia tidak yakin, macam mana? Maka ini namakan fatafri', namanya fa ufarri'u hadhil mas'alah, maka diberikan penjelasan yang begitu luas berkaitan tentang permasalahan yang dibahaskan di atas. Maka cabangan masalah itu ini dia, maka barang siapa syak, dia syak, nak kata 50-50, dia syak lah. Ataupun zon, maka zon tinggilah sikit. Zon ni terbahagi kepada dua. Ada zonnul ghalib sehingga sampai kepada 90%. Ada zon, iaitu zon biasa, dinamakan zon, tapi lebih kurang 80% dikirakan zon. Dalam ilmu tauhid, zon tidak diambil kira. Tetapi ilmu fiqh, zon. Contohnya kiblat, kita tak tahu, tak nampak kiblat ni. Kiblat ni kita tak nampak. Penentuan kiblat ni semua zon. Orang ni bawa kompas ni lain dia. Kalau kita pakai handphone sekarang ni, semua ada ke sana kan kiblat, ada ke sana, ada, semua tak sama sebab dia zon. Dia adalah zon. Menentukan waktu juga zon, adalah zon. Dalam ilmu fiqh ia boleh dipakai walaupun dia zon, tapi az-zannul ghalib, zon yang kuat. Contohnya kita menggunakan alat yang diperakui kesahihannya. Contohnya kita nak menentukan kiblat ni, kita bukan pakai handphone kita, tapi kita guna alat yang diperakui kesahihannya, seperti jawatan mufti punya. Begitu. Memang dia alat yang diperakui. Bukan kita pakai kompas kita, bukan kita pakai handphone kita, sebab handphone kita ni semua tak sama nanti. Maka zon ghalib, kuat sangkaan kita itu betul, maka kita pun berpegang inilah kiblatnya, inilah kiblat sebagaimana yang ada sekarang ni. Ini namanya zannul ghalib. Kita tak nampak Kaabah, tetapi kita yakin, kita kuat sangka inilah dia, menggunakan alat yang begitu canggih ataupun diperakui kesahihannya. Manakala tauhid tidak boleh zon 80 ke 90 ke 99 ke, tidak boleh diambil kira, melainkan ianya taraf yakin 100%. Begitu juga dari sudut waham, iaitu dari sudut wahamnya, ianya juga tidak sampai kepada 100%. Katakan ianya auham, wahmun, iaitu sangkaan juga, syak 50-50, waham naik sedikit, barangkali 65-70. Zon terbagi pada dua, ada zon yang kuat, ada zon yang dhaif, dan zon yang biasa. Maka zon yang paling kuat boleh sampai pada 99. Oleh sebab itu, di dalam hukum tauhid tidak boleh diambil kira. Begitu juga contohnya dalam pembahasan ataupun pensabitan hukuman hudud, zon ghalib tidak diambil kira. Dia mesti yakin. Contohnya orang ni dia sebagai saksi membunuh, kalau dia dalam keadaan tidak pasti, maka kesaksian dia ni tidak sampai kepada 100% keyakinan bahawa orang tu membunuh, kita tak boleh sabitkan hukuman qisas, sebab membabitkan nyawa orang. Orang ni kata pintu lain, orang ni kata pintu warna ni sekian-sekian, kemudian dia pun pakai cermin mata dia power pun tinggi, ketika tu hujan tu lebat menyebabkan pandangan dia kabur. Nampak ni? Semua ni dia ambil kira, dan kes-kes jenayah. Begitu juga dalam kes-kes hudud. Contohnya dia menyaksikan orang berzina, kita kata yang mana di bawah, contohnya perempuan tu di bawah ke laki tu di bawah, dia pun tak dapat pasti, sebagai pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka 4 orang saksi tidak memberikan kesaksian yang sepakat
Orang ni kata lain, orang ni kata lain. Kamu nampak muka dia kata seiras-seiras. Tak pasti. Tak pasti. Dalam bab-bab tersebut, kerana membabitkan maruah orang, membabitkan nyawa, dia mesti sampai satu tahap yang tidak meragukan. Begitu juga dalam ilmu tauhid, ianya tidak boleh keyakinan kita tidak sampai 100%. Mungkin kot, maka tauhidnya, imannya tidak diterima. Imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah para alim ulama menyebut iman ini merupakan hidayah daripada Allah. Al-iman hidayatun min Allah. Iman adalah merupakan hidayah daripada Allah. Kita tak boleh bagi orang yang beriman mereka Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tidak boleh beri petunjuk wahai Muhammad kepada siapa pun yang kamu suka, melainkan Allah yang memberi petunjuk. Iman ni adalah merupakan hidayah daripada Allah. Sudah berapa hidayah? Iqrarun minal abdi bil lisan. Seorang hamba Allah itu perlu menuturkan, baru sempurna imannya. Dia menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tasdiqun bijananihi. Kemudian dia mesti memperbenarkan di dalam hatinya, mesti memperbenarkan di dalam hatinya dengan melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, iman ini merupakan cahaya yang telah masuk ke dalam hati orang yang beriman dengan limpahan rahmat Allah dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang ini mengenal Allah Ta'ala dengan mentauhidkan. Apa dia tauhidkan? Min ghairi kaifin, bahawa Allah Ta'ala itu tanpa ada bagaimana. Dia yakin Allah itu ada, tapi bagaimana rupa Allah, pendek ke, tinggi ke, rendah ke, lonjong ke, besar ke, kecil ke, kurus ke, di utara ke, di timur, di barat, semua ni min ghairi kaifin. Tapi Allah itu mawjud. Allah itu mawjud. Kalau dia bertempat, maka nama dia arad. Nama dia arad. Oleh sebab itu kita bahas arad ni ialah benda yang mendatang. Utara, dulu tak ada utara, sekarang Allah jadikan dia utara. Dia ada timur, ada barat, ada selatan. Ini adalah benda arad nama dia, kerana dia menumpang kepada satu benda. Kalau tidak ada bumi ini, tak ada timur, tak ada barat, maka ia dinamakan arad. Nama dia dinamakan arad. Maka di timur, di barat, di selatan dan seterusnya ialah arad. Dia adalah arad. Contoh lagi, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, kurus, ini arad. Kerana dia bernumpang kepada jirim. Maka kalau kita kata Allah besar, maka Allah itu berjisim. Maka berjisim dia memerlukan kepada tempat. Maka memeluk pada tempat ada makhluk. Ini hujah dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan pakai tauhid kalau maut, tauhid wahabi contohnya. Dia kata apa? Allah itu bertempat, tetapi tidak ada tempat baginya. Saya pun macam mana? Inna Allah Ta'ala makan walakin laysa fihi makan. Saya pun sampai sekarang tak faham. Sesungguhnya Allah itu ada tempat, tetapi tidak ada tempat baginya. Macam mana tu? Sebenarnya orang ni tak belajar ilmu tauhid sebenarnya. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mungkin alim dari sudut lain, tetapi beliau tidak alim dari sudut ilmu tauhid. Tidak alim dari sudut ilmu tauhid, kerana dia tidak mengambil ilmu tauhid daripada guru yang diyakini. Ramai termasuk Syekh Albani rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Bila orang tanya kepada dia, adakah Allah bertempat? Dia kata, innallaha ta'ala fil makan. Allah, sesungguhnya Allah pada tempat, walakin laysa lahu fi makan.
Allah itu bertempat tetapi tidak ada pada tempat, tidak ada tempat baginya. Kita pun tak faham. Orang tadi ada soalan, dia naik angin. Sama dia, mereka ini tidak akan dapat berhujjah, kerana kalau bertempat maka ianya adalah benda baru. Sebelum ada tempat, di mana Allah? Tempat ini adalah dijadikan oleh Allah. Allah yang jadikan tempat. Sebelum ada tempat, di mana Allah, kita kata. Oleh sebab itu tauhid yang diyakini ialah ahli sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahawa Allah itu maujud. Tetapi di mana Allah? Jangan tanya. Sebab kita tidak terjangkau ilmu tersebut. Hanya kita beriman Allah itu maujud. Begitu. Tanpa ada syak dan tak ada zon dan tiada waham bahawa sesungguhnya Allah itu adalah maujud. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah Allah telah menuliskan, Allah telah memfardukan iman di dalam hati-hati mereka. Iman dalam hati. Apabila Allah telah memfardukan iman dalam hati ini, dia tidak akan berganjak. Dia tidak ada zon, dia tidak ada waham, dan dia tidak ada syak. Bahkan dia akan jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Dan jika tiada ia syak, dia punya natijah dia tak ada syak, dan dia tidak ada zon, dan dia tiada waham, tetapi tiada muwafaqat i'tiqadnya itu bagi yang benar, maka sebenarnya orang itu jahil murakkab. Contohnya orang kafir, dia yakin pancung kepala dia pun dia tidak akan berganjak. Dia yakin kepercayaan dia, tapi keyakinan dia yang tidak berganjak itu menyalahi, tidak muwafaqat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia mensyirikkan Allah, dia menyekutukan Allah taala. Dia tak sedar dia tu tak betul, tapi dia tetap mengatakan dia betul. Dia itu sudahlah jahil dan tidak mengaku ianya tak tahu. Walaupun dia sembah patung, sembah apa, dia tahu patung tu pun takkan boleh memberi apa-apa kepada dia. Dah buruk sikit, dia catkan bagi putih. Bibir dia dah tahu apa merah, dia pun catlah bibir dia jadi merah. Tuhan ke begitu? Dia pun tahu. Dia pun tahu kalau dia jamu pun benda tu bukan boleh makan, dia akan jadi busuk benda tu, sebab dia bukan Tuhan. Dia tahu tak boleh buat apa-apa, hanya dijadikan sebagai perantaraan untuk sampai kepada Tuhan. Mereka menjadikan itu sebagai zulfa, sebagai wasilah untuk menyampaikan kepada Tuhannya. Dia kata itu bukan Tuhan. Dia tahu itu bukan Tuhan, sebab dia boleh pecahkan, boleh dicampak. Oleh sebab itu kita tengok ada padri itu, dia pecahkan patung Jesus. Ini syirik, dia kata. Sebab dalam Bible tak suruh sembah Jesus, tak suruh sembah Mary. Kenapa ada patung Mary? Kenapa ada patung Jesus? Sebab apa? Tuhan tak suruh ni. Nampak ni? Tapi yang degil tak degil. Mereka itu sudah jadi jahil murakkab, kerana dia tak sedar dia jahil dan dia mempertahankan kejahilan dia. Maka orang dinamakan jahil yang bersusun, dinamakan jahlun murakkabun. Tapi kalau dia memang dia tak tahu, dia mengaku dia tak tahu, maka nama dia jahil biasa. Jahlun basitun nama dia, jahil biasa. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Contoh dia kata, maka sebenarnya orang itu jahil murakkabun, seperti i'tiqad Nasrani, seperti orang Nasrani, dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu satu daripada tiga Trinity ini. Dia percaya ada Tuhan, dan dia percaya pula itu anak Tuhan. Maka dia menyebabkan ianya menyekutukan Allah, sehingga Allah ini ada anak, sehingga Allah ini ada keturunan, sehingga Allah ini
ada keturunan. Sedangkan Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada anak, ada cucu, maka disebut dalam ilmu tauhid bertasalsul nama dia. Tasalsul. Mesti ada anak, ada pula ibu. Kemudian kalaulah Tuhan ni pula dia ada anak, mesti ada ibu kepada Tuhan, mesti ada bapa kepada Tuhan, maka turun naik pula ke atas, maka dia akan menjadi daur. Dia ada cucu, ada cicit, apa semua, bertasalsul, berantai-rantai, mesti ada susur jalur sebelah ibu, mesti ada susur jalur sebelah bapa, mesti ada susur jalur di sebelah nenek, sebelah datuk. Nampak ni? Lama banyak Tuhan, mustahil. Oleh sebab itu Allah menjawab terus, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun boleh qiraat lain baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada sebanding dan sekufu dengan Allah. Padahal tidak ada sebanding dan sekufu. Ini dalil yang menunjukkan bahawa sifat salbiyah Allah, sifat salbiyah. Qul huwallahu ahad, sifat subutiyah. Allahus samad menunjukkan Allahus samad, sifat wujudiyah Allah. Lam yalid wa lam yulad, sifat salbiyah Allah, sifat salbiyah Allah. Qul huwallah, Allah subutiyah, sabit, sungguh Allah itu ada. Allahus samad, samad inilah sifat yang bersifat wujudi, sungguh ada, iaitu wujudi yang dibangsa kepada wujudi. Seperti qudrah ialah sifat wujudiyah, sifat-sifat ma'ani semua sifat wujudiyah. Sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi. Qudratun, kalau kita tengok, sifatun wujudiyatun, sebab sifat ma'ani. Maka samad ini di antara sifat Allah. Allah as-samad, iaitu Allah bersifat dengan sifat istighna, yang tidak memerlukan kepada benda yang lain. Kerana kalau memerlukan kepada yang lain, maka Allah itu baharu, mustahil. Allah itu ia bersifat dengan sifat subutiyah, sifat dinamakan sifat wujudiyah, dan juga di situ ada sifat dinamakan sifat salbiyah. Mana sifat salbiyah tidak akan bersifat Allah seperti itu, seperti iaitu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak akan beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ni sifat salbiyah, Allah tidak ada sebanding dengan dia. Ataupun kita sebut mukhalafatu ta'ala hawadis, ada sifat salbiyah. Dan lagi seperti i'tiqad orang yang menyembah api, iaitu golongan majusi, dan yang mengatakan Tuhan itu ada dua, maka iaitu mustahil pada akal mengatakan takkan Tuhan ni ada dua. Kalau ada, sebagaimana ada seorang ustaz di Selangor, dia ceramah Tuhan ni sebenarnya ada dua, tapi Tuhan suruh kita ambil satu. Saya boleh pasang sekarang, tapi kalau pasang orang tahu suara dia nanti. Dia tak tahu, dia tak mengaji ilmu tauhid, latar belakang dia pun bukan pengajar agama. Itu sebab kalau kita nak panggil orang ceramah-ceramah, kita kena tahu dia ni latar belakang dia mengaji agama, tak mengaji agama. Tiba-tiba jadi ustaz je. Tiba-tiba jadi ustaz. Dia adalah contohnya orang ni pakar motivasi, cerita bab sikit agama, kita menjadi ustaz. Ramai orang sekarang ustaz, jadi Tok Bomo orang panggil dia ustaz. Dia sendiri panggil diri dia ustaz, nak beritahu ya, dia kata dia Tok Bomo. Ini jadi masalah, kerana latar belakang seseorang ni bukan daripada orang pengajian betul, berorientasikan pengajian agama, tiba-tiba jadi ustaz. Mana boleh. Ilmu ni betul, ilmu laduni, ada ilmu laduni, tetapi ilmu laduni tidak akan diberi oleh Allah tanpa ada ilmu asas. Allah berikan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam, bukan tiba-tiba Nabi Allah Khidir dapat ilmu laduni ni kalau dia bukan Nabi atau pada orang yang saleh,
maka dia asalnya orang yang saleh, orang yang bertakwa, mempunyai ilmu ketakwaan kepada Allah, ilmu tauhid Allah berikan. Bukan seorang orang boleh tak siapa-siapa makfid tiba-tiba jadi ustaz. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, kalaulah contohnya di langit ada satu Tuhan, di bumi ada satu Tuhan lain daripada Allah, hancur semua. Hancur. Ni Allah sendiri sebut dalam Quran, mana ada dua Tuhan. Menjadikan sesuatu Tuhan itu lain. Manittakhadha hawahu ilah, manittakhadha, mereka telah menjadikan nafsunya seperti Tuhan. Bukan nafsu itu Tuhan. Orang yang mengaji bahasa Arab, ittakhadha dinamakan af'alus sayrurah. Siapa mengaji matan mutammimah li jurumiyah, mutammimah li masaili al jurumiyah, orang mengaji pondok dia kalau tak mengaji mutammimah ni tak sempurna lah begitu. Di dalam kitab mutammimah li masaila atau li masail al jurumiyah ni menyebut di sana af'alus syuru', syara'a. Af'alus syuru' memberi maksud mulalah ia. Ada dinamakan af'alul qulub. Af'alul qulub di antaranya syakka yang berkaitan tentang hati. Zanna, af'alul qulub nama dia. Ada dinamakan af'alut sayrurah ataupun tasyir, memberi maksud menjadikan. Contohnya ja'ala, akhaza, bukan mereka mengambilkan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, dan dia menjadikan hawa nafsu itu seperti Tuhan. Dan dalam bahasa Arab ni dia ada lagi dinamakan tashbih. Ada belajar ilmu dinamakan ilmu bayan. Contohnya kita kata matahari membaca khutbah di Masjid Tengkera. Takkan kita kata matahari baca khutbah. Gila ke kau, dia kata mana ada matahari baca khutbah. Tapi bahasa ni disebut sebagai ilmu balaghah, ilmu bayan, isti'arah dia. Maknanya al-alimu yakhtubu 'alal mimbar. Orang alim tu telah membaca khutbah di atas mimbar Masjid Tengkera. Jadi orang alim tu al-alimu kasyamsi. Orang alim tu seperti matahari. Dia sudut keilmuannya dan ketakwaannya yang telah menyenari ataupun menerangkan kepada jalan yang lurus. Ambil al-alimu kasyamsi. Asyam itu kita ambilkan, kita pinjam kalimah isti'arah nama dia. Kita pinjam kalimah matahari tapi menunjukkan orang alim. Begitu juga ayat-ayat Quran, jangan ikut terjemahan. Belajar bahasa Arab ni tidak cukup 3 tahun 4 tahun, makan masa paling kurang 10 tahun. 10 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita jaga-jaga sikit nak panggil-panggil orang mengajar ni, tengok latar belakang. Tak boleh tangkap muat je. Jadi rosak. Sudah tu dia tanya, mengaji bahasa Arab kau? Mengaji bahasa Arab? Macamlah dia pandai sangat bahasa Arab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jika tiada ia syak dan tiada ia zan, tiada dia waham, semua ni berkaitan tentang hati. Tidak ada minas syakki, minaz zanni, minal wahmi. Semua berkaitan tentang hati. Tak ada syak, tak ada waham, tak ada zan, tak ada semua. Mana betul-betul yakin. Betul-betul yakin. Dan muwafaqat pula i'tiqadnya itu bagi yang benar. Dia muwafaqat. Contohnya kalau kita tanya orang, "Adik, nak tanya ni. Tuhan tu hidup tak?" Hidup? Mana dia kata? "Adik tahu dalil?" "Tak tahu." "Tak tahu." Adik tak tahu tapi hidup lah. "Macam mana kau tahu?" Dia kata belajar dah. Kita orang memang belajar kat sekolah, dia kata.
Kita orang memang belajar bang. Abang tak sekolah petang ke? Dia kata. Sekolah kafar. Dia kata. Zaman abang tak ada sekolah kafar. Zaman abang tak ada sekolah kafar. Adik tak tahu, tapi tahulah Allah itu hidup. Tapi tak tahu dalil. Muwafaqah. Walaupun dia kata potong kepala saya bang, pun saya takkan berganjak. Muwafaqah. Tapi dia tak tahu dalil. Macam mana? Dia gagal mendirikan dalil, maka senyap orang itu dinamakan dia muqallid. Nama dia muqallid. Macam kita kebanyakan sekarang ni semua muqallid. Muqallid artinya mengikut orang pada perkataannya dan pada i'tiqadnya. Dari sudut perkataan, dari sudut kepercayaan dia kata mak saya pun beriman begitu, ayah saya pun begitu, tok saya pun begitu. Dia tidak berganjak begitu. Maka orang ini dinamakan muqallid, nama dia muqallid. Dan kategori orang muqallid ini dibahaskan oleh ulama. Ada nazannya kepada beberapa pembahagian, dan kita akan hurai masalah muqallid ni. Kita ambil pandangan yang pertengahan, pandangan Imam Ghazali. Kalau kita pakai pandangan orang lain, bakat semua dalam syurga ni, golongan dia je masuk syurga, yang lain ni semua tak masuk syurga, begitu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Seterusnya, dan jika tiada syak dan tiada zon dan tiada waham
dan muwafaqat pula i'tiqadnya itu bagi yang benar. Dia yakin, dia tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham, dan betul i'tiqad dia memang betul, bukan salah, maka i'tiqad dia betul. I'tiqad dia betul. Kedudukan orang ni dinamakan iman taklid, tetapi dia tidak sampai kepada ma'rifah. Jadi oleh sebab itu ulama menyebut i'tiqad dia sahih tapi dia tak dinamakan ma'rifah. Oleh sebab itu di antara syarat-syarat iman ini sempurna mestilah ma'rifah. Sebab disebut dalam kitab tauhid, ketahuilah awal-awal kewajipan ke atas tiada orang mukallaf dari sudut syarak ni ay ya'rifa, maka hendaklah dia ma'rifah, naklah dia mengetahui, mesti ma'rifah. Ma'rifah mana mengetahui yang wajib, yang mustahil dan harus. Jadi kalaulah ianya tidak ada syak, tiada zan dan tiada waham, i'tiqad dia betul pula tu, tapi dia tak makrifah. Sebab dia tak tahu yang mana wajib, yang mana mustahil, yang mana harus. Maka adakah ianya dikira imannya ataupun tidak? Jadi kategori iman ini di sisi ulama tauhid terbahagi kepada 5. Yang pertama dinamakan imanut taqlidin. Iman taklid. Iman taklid ini iaitu mereka yang mengambil ilmu akidah daripada guru dan dia jazam, dia memang yakin tanpa dia makrifah mengetahui dalil-dalil. Macam kita ngajar budak-budak Allah itu ada kan, ataupun kita buat nasyid wujud qidam baqa, macam tu, wujud qidam baqa, dia percaya. Tapi budak-budak ni dia tak tahu dalil. Dia belajar zaman kanak-kanak dulu, itulah ilmu dia. Kemudian dia masuk sekolah, kemudian dia masuk universiti, kemudian dia kerja, pun dia tak ada mengaji lagi. Setakat itu je dia mengaji. Nampak? Dia ambil daripada guru dia. Apa Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu binafsi, qiyamuhu binafsi, wadaniya qudrah. Dia tahu. Tapi dalil dia tak tahu. Maka mereka ini dinamakan iman taklid. Nama dia. Kata-kata orang taklid gitu. Yang kedua dinamakan imanu ilmin. Iman ilmu. Iman ilmu ini ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, iaitu mengetahui akidah ini dengan dalil-dalilnya. Ini adalah dinamakan ilmul yaqin. Ilmu yakin, dia ada dalil. Tetapi belum tentu hati dia ni sentiasa muraqabah dengan Allah. Ramai orang alim dari sudut ilmu tauhid, iaitu iman yakin ni, yakin dalil Quran, dalil hadis dan akal di mulut dia, tapi iman dia ni belum sampai iman dalam hati, yang mana ianya takut kepada Allah. Setengah orang petah berbicara, hebat di sudut pidatonya, tapi kaki gelentong, tapi kaki penipu, tapi tak ada rasa. Kalau semayang pun kita tengok ngajar tauhid hebat, tapi semayang zuhur pukul 4. Mana ngajar tauhid sampai hentak meja gitu. Bila semayang zuhur kita tengok pukul 4 ustaz ngajar tauhid. Dia ilmu yakin, tapi belum naik ilmu yang dinamakan imanu ayan. Nama dia imanul ayan, ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi, mengenal Allah dengan sentiasa muraqabah hatinya, yang tidak pernah
luput ataupun hilang pandangannya kepada Allah walaupun sekelip mata, kerana merasakan kehaibatan Allah. Allah lah bersifat dengan kudrah Allah bersifat dengan sifat iradah, maka dia nak sentiasa melakukan ibadat yang dikehendaki oleh Allah. Dia takut melakukan perbuatan yang menyalahi kehendak Allah. Ini dia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah supaya mendapat redha Allah, supaya mendapat keampunan daripada Allah, kerana Allah berkuasa segala-galanya. Allah ni naik kedudukan iman ayan, yang ainun, seolah-olah nampak Allah. Begitu. Kemudian inilah disebut sebagai maqam kedudukan muraqabah yang dinamakan ainul yaqin. Dinamakan ainul yaqin. Tadi ilmul yaqin, ni ainul yaqin. Seolah-olah ain mata ni nampak. Ini kategori yang seterusnya. Mana bukan setakat tahu dalil Quran, hadis, tapi mestilah ianya beramal sehingga dia menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah sebagai bayangan ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang pandang dia ni, sampai bila tengok dia ni rasa nak semayang, bila tengok dia ni rasa nak bertaubat. Allah. Kalau orang kaki maksiat, tengok dia aja terus nak bertaubat. Tak payah dia bagi tazkirah panjang-panjang. Dah lah adik, jangan buat ya. Dia kata, sepatah dia cakap, baik ustaz, saya tak akan buat lagi dah. Terus jatuh dalam hati, begitu. Jangan buat-buat ya, jangan buat benda maksiat. Kalau kau buat nanti Allah murka, tak tahu akan berlaku kau berlanggar ke, kena langgar ke. Patah dia cakap. Budak ni pun, ya cakap ustaz ni, tengoklah sambil naik motor, tengok orang yang berdelah orang, tengok mata pot terlanggar. Dia kata betul masin pula cakap ustaz ni. Dia kata bagi hosa kaki begitu. Dia kata ustaz, betul ustaz cakap, Allah bagi cash terus lah ustaz. Dia kata saya tak mau dah, terus jadi baik. Tak payah berapi-api ayat Quran apa semua. Ini orang yang maqam yang tinggi, yang disebut dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah Sakandari, kerana ilmu orang yang alim ini terpandang kepadanya rasa nak beribadat. Sepatah saja dia cakap sehingga kita bertaubat. Oh, ini tinggi. Macam orang dulu-dulu lah, orang alim dulu. Tak payah cakap panjang-panjang. Orang dulu, orang alim dulu, dia ada karamah dia. Ada karamah. Saya tengok dulu ke kawan-kawan pergi mengaji pasal tumbuh, sampai bertetu-tetu ni lagi. Kadang-kadang dah perangai dia tak boleh dah mak opak dia pergi campak ke pasal tumbuh. Campak pasal tumbuh. Dan tempat lain pergi mak tafiz, budak-budak tafiz diajak ni pula. Tapi jumpa tuan guru cakap sepatah aja. Datang duduk pondok ni jadi baik ya. Jadi baik. Jadi baik. Jangan lagi. Mak apa awak susah-susah hantar sini. Kami tak ada buat apa-apa, jangan buat apa-apa kepada. Gitu. Contohnya, ubah jadi baik. Jadi baik. Jadi orang yang bertakwa. Tengok muka tok guru pun terus sejuk hati. Kita ni sebab tak bukan tok guru. Zikir lepas semayang pun 100 mempayahan. Macam mana jadi tok guru? Bangun malam dan sebagainya. Ini tok guru Haji Hashim ni, Allahu Akbar. Seorang yang warak dan bertakwa kepada Allah. Saya tengok tuan guru saya itu, Tuan Haji Hashim, dia bukan banyak cakap, tapi karamah gitu. Ini contoh apabila seorang ni sampai maqam tauhid yang dinamakan tauhid, iaitu imanul ayan, yang dinamakan ainul yaqin. Yang keempat dinamakan imanu haqqin. Mana dah? Ru'yatullahi ta'ala biqalbihi.
Memberi maksud dia memandang Allah dengan hatinya, iaitu sentiasa melihat Allah pada semua keadaan. Semua keadaan dia terpandang Allah. Bila dia terpandang Allah, ternampak pokok, dia terpandang Allah yang menjadikan pokok. Apapun dia terpandang kepada Allah, dia tak mau mendapat murka Allah. Sebab dia terpandang Allah, dia lemah, dia tidak ada apa daya upaya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri apa? Bukan mengenal diri ilmu hakikat yang sesat tau. Kenal diri sampai tak semayang. Apa maksud man arafa nafsahu? Barang siapa mengenal dirinya lemah, arafa rabbahu, maka dia mengenal Allah itu qawi. Barang siapa mengenal dirinya ini banyak dosa, dia mengenal Allah lah Maha Pengampun. Barang siapa yang mengenal dirinya lemah, maka Allah lah gagah perkasa. Nampak itu makna man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya ini makhluk, maka dia mengenal Allah lah Khaliq. Kerana makhluk ni tidak kekal selama-lamanya, yang kekal ialah Allah. Maka oleh sebab itu dia akan melakukan ibadat, yang ibadat ini akan kekal disimpan di sisi Allah Ta'ala. Bukan mengenal, kenal diri. Ni banyaklah YouTube, kenal diri. Siapa diri? Ni banyaklah YouTube. Adakah diri itu Jeffrey? Tak tahu. Mana Jeffrey? Sebenarnya dia pun tak kenal diri dia. Apa itu diri? Mengenal diri ini lemah, mengenal diri kita ini asalnya daripada tanah. Asal kita daripada tanah. Oleh sebab itu kembali kepada tanah. Oleh sebab itu bila kita ditanamkan, dia pergi kepada tanah. Sebab apa pergi pada tanah? Roh itu ianya suci, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu tanah ni diambil daripada suci, maka kembalilah kepada tempat yang suci. Kita kena sucikan supaya kita kembali kepada yang tempat yang suci. Roh kita ini asalnya ada suci, baik, maka hendaklah dikembalikan kepada tempat yang baik, tempat illiyin. Jangan kita ni asalnya tak baik, kemudian dicampak pada tempat sijin. Maka kenal diri. Itu makna barang siapa kenal diri, maka dia kenal Allah. Maka dia bila tak kenal diri, maka dia akan jadi orang yang bongkak gitu. Jadi sampai satu tahap yang dinamakan imanu haqqin, yang disebut sebagai haqqul yaqin. Dan iman yang seterusnya imanu haqiqatin, yang kelima, iman hakikat. Al-fana'u billah was-sakru bihubbihi, iaitu tenggelam di dalam rahmat Allah. Al-fana'u billah ay al-fana'u bi maghfiratillah. Al-fana'u sehingga tenggelam di dalam apa? Bi rahmatillah, dalam rahmat Allah. Mereka yang tenggelam dalam rahmat Allah, dia tidak akan rasa ngantuk, dia tidak akan rasa letih, dia tidak akan rasa putus asa. Seronok ya sebab dapat rahmat. Bila kita mendapat satu keseronokan dalam dunia ni, kita akan tak terasa dah pukul berapa dah. Rupanya 3 jam kita bersembang. Lepas 3 jam dah bersembang. Kenapa rasa seronok? Tenggelam dalam keseronokan. Tambah isu-isu panas sekarang ni. Kalau sembang kena tarik je pun 3 jam tak habis. 3 jam pun tak habis. Kerana berada dalam keseronokan, membahaskan isu-isu semasa. Cuba tenggelam di dalam rahmat Allah, menyebut nama Allah, berzikir nama Allah, Allahu Akbar. Tidak terasa rupa-rupanya hampir subuh dah. Tak sampai Jeffrey sebenarnya kan. Ini cerita je. Ini cerita ulama yang menyebut imanu haqiqatin. As-sakru bihubbihi, sehingga mabuk kerana cintakan Allah. Ni mabuk cinta dengan orang sampai tak makan tak minum. Begitu. Bil handphone beratus-ratus kerana terlampau suka, boleh bayar. Tambah kalau orang tua-tua bercinta, lagi banyak. Dah apa dia sembang tak tahu orang tua-tua ni kan. Sembang, dah makan. Tadi makan apa? Goreng pisang. Beli kat mana pisang?
Betul. Allahu Akbar. Sampai makcik ni kata, biarlah dia kahwin ustaz, dia kata. Bil handphone dia lebih beratus-ratus biar lantaklah dia kahwin. Saya pun tak kuasa nak jaga dia dah. Jangan main-main orang tua-tua bercinta beratus-ratus. Kenapa? As-sakru bihubbiha. Kerana dia mabuk cinta. Bagaimana mabuk cinta kepada Allah? Allahu Akbar. Tidak terpandang ia panas ke, sejuk ke. Kalau masjid ni panas ke sejuk, sama je, kerana ia berada dalam mabuk cinta kepada Allah. Ni orang sampai maqam kedudukan imanu haqiqatin. Jadi iman ni terbahagi pada 5. Yang pertama imanu taqlidin, imanu ilmin, imanu ayanin ataupun ayanin, iman, dan seterusnya imanu haqqin, dan iman haqiqatin. InsyaAllah kita akan bahas akan datang kedudukan orang yang muqallid. Orang yang muqallid. Bagi orang yang taklid ni macam mana? Kebanyakan orang taklid ni takkan masuk neraka kot. Jadi akan kita bahaskan berkaitan tentang taklid ni. Hukum orang yang muqallid. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wat taslim في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.